berpusing dalam neraka, terburai isi perut. Ahli neraka ni macam kena orang yang baru dilempar masuk dalam neraka tu. Ustaz, bukan dulu Ustaz suruh kami melakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Selesai solat fardu maghrib secara berjamaah sebentar tadi, dan seterusnya kita duduk-duduk seketika untuk sama-sama mengingatkan diri kita. Pertamanya, terima kasih saya ucapkan pada pihak Surau An-Najah Presin 9 dengan kerjasama geng Surau Putrajaya, dan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan berkongsi suatu tajuk sebagaimana yang telah disebutkan ataupun yang telah mungkin disampaikan kepada kita semua menerusi WhatsApp maupun Facebook. Tajuknya adalah tentang selangkah menjadi pendakwah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selangkah menjadi pendakwah. Dalam dunia ini tidak ada kalam ataupun tidak ada pekerjaan yang lebih mulia melainkan pekerjaan menyeru orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah menyeru itu disebut sebagai dakwah. Dan di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan tentang murninya pekerjaan dakwah ini. Sebagai contoh, dalam Quran surah Fussilat ayat 33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan, ila akhiril ayat. Kata Allah, dan siapa lagi yang lebih baik seruan percakapannya itu melainkan orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh. Surah Fussilat ayat 33. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang Allah memuji perbuatan-perbuatan orang yang suka berdakwah, menyeru orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara yang perlu kita ketahui juga, yang kita nak kena ingat, kerja dakwah ini tidak semestinya kerja para asatizah, ustaz, ustazah, tok-tok guru, ataupun orang yang mesti syaratnya pakai kopiah, berjubah, janggut parah dada, berserban, dahi mesti tinted, dahi itu hitam, legam dahinya itu, baru dia layak untuk berdakwah. Belajar pula akademi pengajian Islam, baru layak untuk berdakwah. Mesti berdaftar sebagai ahli geng Surau Putrajaya, baru layak untuk berdakwah. Muka sering datang ke surau, khatam kitab penawar bagi hati, baru layak untuk berdakwah. Tidak, bukan itu syaratnya. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa-siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia automatically adalah pendakwah. Dan pendakwah ini juga tidak semestinya tuan-tuan nampak kepada penceramah
apa lagi, pencetus ummah, apa dai ke apa. Tidak semestinya. Dakwah ini boleh berlaku dan berlangsung di mana-mana. Sama ada tuan-tuan sebagai mak bapak, daripada kecil tuan-tuan tu dakwah anak-anak supaya cemerlang, jaga semayang, taat perintah Allah, tutup aurat, jaga maruah. Dakwah lah tu. Cuma tak adalah nak kata ayah sedang berdakwah ni kan bunyi ustaz sangat, tapi sebenarnya itulah dakwah. Dan kalau nak ikutkan tuan-tuan, tanggungjawab berdakwah ini paling berat sekali. Dakwah pada siapa? Pada siapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dalam dunia ini ada 3 perkara paling susah nak buat. Siapa boleh buat kira hebat. Dalam dunia ini kata Imam Syafi'i ada 3 perkara sukar nak dibuat. Boleh, tapi sangat jarang-jarang orang boleh buat. Apa dia tuan-tuan? 3 perkara tersebut. Pertama sekali adalah berdakwah ataupun menasihati para pemimpin-pemimpin. Itu yang pertama sekali. Nak cakap lebih-lebih kan dia cantah kita pula. Tak ada joke pula lepas ni. Itu satu. Yang kedua adalah tidak melakukan maksiat ketika bersendirian. Duduk di negara orang tak kenal, senang nak buat maksiat tu. Orang bukan kenal kita. Sini bukan tak nak buat, nak, tapi sebab orang kenal. Duk Presiden 9, AJK surau pula tu, takkan awak nak buat, malu kat orang, tak boleh. Itu yang kedua. Engkau boleh menahan diri daripada buat maksiat ketika seorang-seorang. Tak payah tunggu duduk negara luar. Anak-anak muda ni duduk dalam bilik, ada internet siap, tak tahu apa dia menengoknya. Paling menyayat hati sungguh, tontonan video porno paling tinggi Malaysia sepanjang PKP. Dah tak boleh keluar, menengok benda mengarut dalam rumah sendiri. Ketika duduk seorang-seorang, boleh tahan tak tengok ataupun tak buat maksiat, kira hebat, kata Imam Syafi'i. Dan yang ketiganya adalah, benda yang paling sukar sekali adalah menyampaikan nasihat kepada ahli keluarga sendiri. Tuan-tuan setuju maupun tidak, telah pun berlaku dalam sejarah tuan-tuan. Tengoklah Nabi-Nabi sejak daripada dulu, yang paling susah Nabi-Nabi ni berdakwah pada siapa? Pada siapa? Pada keluarga sendiri. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya siapa? Ustaz ke? Jabat agama ke? Kiai ke? Tidak. Pembuat, pembikin berhala. Bapak. Orang kata kalau dah anak tu Nabi, bapak tu kot mufti ke ulama besar dah. Bapak buat berhala. Siapa lagi? Nabi Lut alaihi salam, isterinya sendiri curang pada dia, belot pada dia, pakat dengan musuh untuk hapuskan suami sendiri, bini sendiri. Tak boleh pakai bini macam tu. Nabi Nuh alaihi salam, siapa? Anak dia nama Kan'an, disuruhnya naik ke kapal, dia tak mau. Anak dia kata tak mau ikut bapa. Anak Nabi, bukan anak penceramah, anak Nabi, melawan, tak nak dengar cakap. Apa itu kata dakwah pada keluarga ni bukan senang. Ingat senang ayah pandai ceramah, anak tak jadi, nak buat macam mana? Dalam orang tua-tua kata dalam pisang sesikat pun ada, bukan semuanya menjadi, kan? Apa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada siapa paling susah? Pak menakan, pak saudara, paman-paman dia itu, dia punya pak saudaranya itu, kan? Abu Lahabnya dan yang lain-lain itu semua lawan, tak dengar cakap. Dulu kecil-kecil zaman belajar pergi Mesir, kita orang sponsor bagi duit sumbangan, balik nak ceramah kita pula suruh tinggal judi, arak, semua kata haram bagai. Tak payah apa nak ajar, kau pergi belajar dulu, kita yang sponsor. Nak pandai ceramah ke orang. Dan benda tu memang saya sendiri pun lalui. Saya tu tidaklah kata keluarga kita elok sangat, tapi saya nak beritahu tuan-tuan, macam saya sendiri pun kadang ada kala-kalanya tu balik ke kampung, pak-pak saudara minta juga buat kuliah. Ini pak saudara ramai dengan Pak Long, dengan Pak Teh, Pak Anjang semua ada. Dia kata, "Leh,
Buatlah kuliah sikit, ceramah TV, radio boleh, takkan ke kampung sendiri tak boleh. Sikit lah. Dia cuik kita suruh kuliah sikit. Bukan tak boleh ceramah tuan-tuan. Kalau yang dah depan ni semua paklong, maklum, maktih, yang dulu masa kita kecil-kecil, selipar dia kita curi, anak dia kita tumbuk. Hari ni kita nak ceramah, bertakwalah kepada Allah. Ya, paklong-paklong bertakwalah kepada Allah. Bukan dia tak nak dengar, tapi jauh dalam sudut hati dia, Allah yang tahu. Yang ceramah kat orang dulu kau dah. Betul tak? Betul tak? Sejak balik Mesir jadi elok apa dulu. Bukan senang nak dakwah pada keluarga sendiri, bukan senang. Ceramah dengan orang lain boleh Hatta kalau ada satu orang suami, kalau jenis suami dan dia tu juga penceramah jenis cakap serupa bikin, okeylah. Tapi sembang dengan orang pandai, dengan isteri sendiri pun tak settle, nafkah ngapa tak selesai. Tiba ceramah kat depan, bini dia duduk belakang. Tuan-tuan semua, kita mesti sayang isteri kita. Bini dia duduk belakang, sembang. Sayang bini, ajak pergi alam anda pun bising, ngamuk. Bini dia tahu lah, awak punya cerita semua dalam poket. Sembang sayang bini. Macam mana nak ceramah dengan isteri sendiri? Dakwah ni paling susah pada keluarga sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala puji siapa ada semangat untuk dakwah pada keluarganya dulu. Tapi kalau nak diikutkan tahapnya itu, kalau dalam Quran Allah sebut qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dulu, jaga diri kamu dulu, dan ahlimu termasuklah ahli keluarga dan semua yang di bawah jagaan tanggungjawab kita. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerja dakwah ni bukan kerja mudah. Kalau bukan kerana kesabaran, dah lama orang dulu-dulu Nabi sendiri pun tak mampu nak buat. Kerana pokoknya dalam jiwa tu ada sabar. Sebagaimana kita baca dalam Quran, Allah berfirman dalam surah Al-As, di hujung ayat Allah sebut apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Ta'ala kata apa? Saling berpesan-pesan. Allah kata wa tawassaw tu maknanya each other, saling, mesti setiap orang saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kebenaran. Pertama, dan saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kesabaran. Maknanya dalam menyampaikan kebenaran mesti dengan kesabaran. Kalau tidak kerana sabar, kebenaran tak sampai. Ini bukan kebenaran Papa Zola tu. Papa Zola bobo itu pun kebenaran juga ya. Tuan-tuan tak tengok kartun ya. Saya dah lama duduk rumah ni, tak ceramah lama, tengok kartun. Kebenaran ini mesti disampaikan dengan kesabaran. Kalau tidak, tak sampai kebenarannya itu. Aku cakap benda benar ni, kau jangan sampai aku. Tak boleh. Benda benar kena sabar, itu je lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah cerita dulu zaman Bani Israel dulu, ada dua orang laki-laki. Seorang ahli taat atau ahli ibadat, seorang lagi ahli maksiat. Ahli taat, ahli ibadat ni, dia tengok kawan dia yang ahli maksiat ni duk siang malam berpoya-poya, hidup tunggang langgang ya'au ni semua ni, tak ingat kemati ni. Dia pun ceramah lah, dia pun nasihat, buatlah kuliah maghrib khas. Dia buat. Dia kata, wahai sahabatku, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, kembali kepada jalan. Gitulah ayat dakwah lah. Kau tinggalkanlah ini semua maksiat ni, semua macam-macam. Ahli maksiat tu pula, kawan mari duk nasihat dia, berbulu dia. Suka hati aku lah. Aku nak maksiat ke, aku nak jahat ke, apa aku nak jadi, suka hati aku lah. Bahasa budak-budak ni kata apa? Kubur masing-masing. Suka hati aku lah. Aku nak jahat ke, aku tak mau semayang ke, aku nak neraka ke, suka hati aku lah. Apa kau dah beli? Begitu, marah.
Akhirnya ahli taat tadi tu geram punya pasal, aku cakap elok-elok kau sembuh aku dengan begini. Dia balas balik. Apa ahli taat tu cakap? Kau punya perangai macam ni tak ada tempat dalam syurga. Perangai kau macam ni tak ada tempat dalam syurga. Kita kadang cakap elok-elok dengan orang, orang balas dengan kasar begitu, geram kita. Ni tangan tu gigil, geram lah. Tapi nak buat macam mana budak-budak sekarang? Cakap elok-elok ada adik, jom semayang, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak pergi neraka? Aduh, dia balas, dia jawab pula tu. Tak meninggal lagi budak tu, duk ada lagi. Panjang budak tu umur. Dia geram je masa, dia kata engkau punya perangai macam ni tak ada tempat dalam syurga. Ringkas cerita, panjang, 13 episod. Ringkas cerita, takdir Allah Ta'ala dua-dua meninggal. Bila meninggal, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah pun tanya. Allah tanya kepada ahli taat tu, yang kerja masuk ke orang masuk dalam syurga neraka ni, kau punya kerja ke? Engkau tahu ke ini orang syurga, ini orang neraka, kau tahu ke? Mamat yang ahli taat tadi tu, dia speechless. You know speechless? Tak tahu nak cakap apa, krik-krik. Aduh, apa aku nak jawab depan Tuhan? Kau mana boleh nak menjawab? Diam dia. Allah titahkan, engkau masuk ke dalam neraka dengan kemurkaanku. Sedangkan yang ahli maksiat tadi tu, Allah Ta'ala titahkan, masuklah engkau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Kisah ini diceritakan oleh Nabi SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Tuan-tuan jangan main-main tu. Syurga neraka ni Allah yang punya. Jangan duk sembuh orang. Ni semua geng neraka punya orang ni semua ni malas semayang. Surau dah buka tak datang juga. Dulu masa tak buka sibuk tanya bila nak buka, bila nak buka. Dah buka borang online suruh isi, tak nak isi, neraka punya orang. Alah bang, kau nak jadi cerita Bani Israel tadi ke apa? Jangan. Hidayah milik Allah, dakwah usaha kita. Ingat. Sama Ustaz buat kuliah maghrib ke kuliah subuh kan, orang serupa itu kan, tak tambah pun. Nak buat macam mana? Bangkali iklan tak best kot. Iklan sebaran tu, sebaran maklumat tak berapa nak efektif kot. Saya pernah sekali dulu ceramah di satu negeri lah, tak mau sebut, banyak kamera ni, Al Jazeera semua ada ni. Saya ceramah di satu negeri itulah. Tuan-tuan, sampai tak sampai 10 orang. Jauh saya pergi tu. Tak sampai 10 orang. Masjid kampung. Tapi kampung pun dijemput saya lama dah. Takkan orang kampung tak tahu. Tak sampai 10 orang lah saya ingat. Perempuan ada kot 2 orang macam tu lebih kurang. Saya pun tanya dengan AJK, memang banyak ni je ke orang kampung ni tinggal? Dia kata tak tahu lah Ustaz, orang kampung ni semua tak ada iman lah. Mudah kesimpulan. Dia kata orang kampung ni memang dah tak ada iman lah. Kita buat macam-macam Ustaz, kuliah itu. Tuan-tuan tahu tak, saya punya program tu, jemputan saya tu, tuan-tuan tahu dia tulis kat mana? Dia tulis kat whiteboard. Dia tulis dekat whiteboard. Dan kalau whiteboard tu tepi jalan Petronas tu, tak apalah juga orang tengah isi minyak nampak. Petronas mana? Sana. Salah tunjuk pula. Patut tuan-tuan, sana kubur silap. Pacak tepi jalan tu, munasabah lah orang nampak. Dah lah tulis di whiteboard. Tulis tu pula, whiteboard tu pula dalam masjid. Elok. Dijemput, datang beramai-ramai. Penceramah TV dia tulis itu. Buatlah hebahan sikit, tak buat banner pun boh dalam WhatsApp ke apa. Budak-budak IT ke pandai banyak, boh dalam WhatsApp kan cepat orang tahu dah. Kadang-kadang kita ni buat benda betul, tak betul-betul lah. Ramai orang buat benda betul, tak betul-betul. Sedangkan orang yang buat benda tak betul dengan betul-betul, sampai orang percaya, menipu sebenarnya, tapi dia buat betul-betul, orang percaya macam ada sungguh. Apa benda? Macam-macam lah. Orang percaya macam ada sungguh. Kita buat benda betul ni tak betul-betul, setakat asal buat. Itu sebab tu tuan-tuan, dalam dakwah ni kreativiti tu penting.
Kita ni selain daripada kena ada kesabaran dalam menyampaikan kebenaran, mesti ada cara yang benar untuk menyampaikan itu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuma satu yang menjadi kerisauan dan kebimbangan kita sejak akhir-akhir ini ialah, iaitu apabila munculnya golongan-golongan yang mereka ini sering nampak berdakwah di sana sini, tetapi kita sebagai masyarakat sendiri bagaikan keliru. Dia ni betul ke ustaz? Daripada start dia bagi salam tadi, mengutuk orang sampai habis. Dia kata ustaz tu tak betul, ini sesat, ni apa. Tak tahu, dia mengata orang sampai habis. Ni bahaya juga tuan-tuan, jenis-jenis macam ni. Dia kata, tuan-tuan, saya ni bukan nak membawang, tapi kan tak malu cakap di meja kuliah tu, boleh cakap macam tu, mengutuk, melaga-laga ke orang macam-macam. Jadi kita masyarakat pun jadi keliru. Yang sebenar-benar pendakwah ni perangai dia apa ustaz sebenarnya? Nampak kepiah atas kepala, mulut maki orang sedia pun ada, maki, kutuk pun ada. Dia kata ustaz, dia kata tuan-tuan minta maaf, saya ni kalau geram maki orang, jenis macam tu. Saya pun tak faham. Ramai pula tu suka dengar dia. Kata dia, cukuplah ramai kamera ni. Jadi tuan-tuan, saya fikir macam inilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lama berpesan kepada kita bahawa kelak nanti di akhir zaman akan muncul beberapa golongan-golongan. Yang golongan ini supaya kita janganlah sampai tersalah pilih. Antara yang pernah Nabi menyebutkan, min asyratis sa'ah ay ya'luwa tuhutul wu'ula. Kata Nabi, tanda-tanda dunia nak menuju kiamat ialah apabila munculnya golongan yang dipanggil sebagai tuhut yang akan duduk atas wu'ul. Apa pula maksudnya ini? Dihuraikan oleh para alim ulama, tuhud, wu'ul ini adalah golongan-golongan yang hina. Orang yang dia ni statusnya itu duduk di bawah-bawah saja, tetapi dia ini diangkat sebagai orang-orang soleh. Tak tahu, barangkali pandai ayat kot, cakap sedap sangat, orang suka dengar. Nak kata ilmu latar belakang belajar di mana pun tak tahu dia ni. Tiba-tiba panggil bercakap di hadapan orang, bahaya. Atau dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan tanda-tanda dunia ni nak menuju kiamat, ataupun kalian semua akan bertemu dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Nabi kata akan munculnya golongan ruwaibidah. Apa makna golongan ruwaibidah? Iaitu golongan yang dia ini bodoh. Bodoh, yang cakap bodoh ni bukan Haji Bakhil saja. Bodoh, bodoh. So ketuk tampi, labu-labi. Bodoh ni Nabi sebut ni, dia tu yang namanya ruwaibidah. Nabi kata dia tu bodoh tetapi berani bercakap tentang urusan orang ramai. Berlambak golongan macam ni tuan-tuan, sama ada dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, benda bukan bidang dia berani bercakap. Berani bercakap benda bukan bidang dia, berani bercakap tentang urusan orang ramai. Berhati-hatilah tuan-tuan. Sebab itu kita pun pihak JAKIM sini pun menggariskan tiap-tiap pengkuliah pun semolek sebaiknya ada tauliah daripada negeri masing-masing itu. Molek sangatlah tu untuk nak membendung. Inilah golongan-golongan yang bila dia bercakap tak tahu mana arah dia nak bawa tuan-tuan. Akhirnya daripada yang datang tu faham, balik jadi pening dah. Tak, sekarang ni boleh ke tak boleh, ni pening jadi golongan macam tu pula. Banyak. So itu tuan-tuan, yang paling kita bimbang sekali adalah golongan yang terlalu pandai, mahir bila bercakap, tapi sebenarnya yang dia cakapkan itu menyesatkan ramai orang. Pernah juga disebutkan oleh Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, beliau pernah meriwayatkan, kata beliau, yang mana akhir zaman nanti akan muncul juga golongan-golongan yang mereka ini, bila mereka ini bercakap sampai tahap mereka ini dipuji oleh siapa? Oleh peminat-peminatnya, follower, top fan, apa lagi, semualah terbaik, padu, power ball,
mantap, bereh. Semua puji. Ni pun kalau live ni pun boleh tengok dekat ruangan komen. Power, bom, mantap orang gitu kan. Dan kata Huzaifah lagi, sedangkan hak cakap tu yang dipuji-puji orang itu, wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman, sikit habuk pun tak ada iman dalam hati dia. Ketika dia bercakap tu manis, bersemut mulut, orang dengar, terpukau dengar dia cakap, dalam hati dia sikit iman pun tak ada. Maka tak hairanlah golongan-golongan yang macam ni cakap tak serupa bikin. Mengajar orang, tuan-tuan bersabarlah tuan-tuan, banyakkan sabar ya, banyakkan sabar. Keluar selipar hilang, mengamuk maki yang baik tu, sabar ni benar-benar diazab Allah. Baru ambil selipar, baru tadi ceramah bab sabar, tapi selipar saya warna hitam lah, no? Ada di luar tu tuan-tuan. Ada pesan saya mengamuk dia. Bukan ustaz ni ke duk ajar orang sabar, dia sendiri minta sabar, duk hentam orang, maki orang, macam-macam. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana caranya untuk kita nak sama-sama jadikan diri kita ini semua, kalau boleh kita nak jadi seorang pendakwah yang diredai Allah, yang juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam redha juga dengan kita ini semua. Tu dia tuan-tuan. Apakah dia punya amalan-amalannya itu ataupun tipsnya itu? Izinkanlah saya nak kongsikan pada kesempatan malam ini. Ada 4 perkara tuan-tuan. Bila saya sebut 4 perkara ni senang sikit tuan-tuan. Maknanya bila saya sebut yang ketiga, yang keempat tu tuan-tuan dah boleh standby dah. Nak habis dah. Macam tu. Saya suka beritahu macam tu. Jadi tuan-tuan dah boleh standby dah. Kalau adalah beberapa tak tahu, entah 50 ke apa ustaz ni nampak gaya ni, agak dia geram lama tak ceramah dengan kamera je lama ni. Dia jumpa orang dia jadi nak share pula. Ada malam ni 4 cukup tuan-tuan ya. 4 amalan sebagai kita pendakwah ini, bekalan sebagai seorang pendakwah, moga diredai Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama sekali, betulkanlah niat kita. Itu yang pertama, betulkanlah niat kita. Kenapa saya sebutkan betulkan niat? Kerana ini bukan pesanan saya, Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan dalam keadaan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Betulkanlah niat kita. Khususnya bagi mungkin para penonton di luar sana yang minat sangatlah tengok ramai penceramah, ramai pengkuliah sekarang ni. Jadi dia nak jugalah anak dia pun kan jadi penceramah ke pendakwah juga. Bagus, tak ada masalah. Tapi betulkanlah niat. Menuntut ilmu agama ni dia mesti kerana Allah tuan-tuan. Menuntut ialah apa benda buat dalam dunia pun semua kerana Allah. Tapi lebih-lebih lagi menuntut ilmu agama ni dia mesti tulus hati tu kerana Allah. Orang yang belajar ilmu agama ni bukan kerana Allah, dia punya masalahnya tu nanti. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang menuntut ilmu, yang sepatutnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama ni kerana Allah, tapi dia menuntut tu sebab dia nak mencari keduniaan, fulus, al-fulusu. Sekarang ni bukan setakat fulus saja, dia mau cari like, dia mau cari subscriber, dia mau cari follower, dia mau cari keduniaan. Maka kata Nabi SAW, puak-puak ni takkan dapat mencium bau syurga. Kalau dah mencium bau syurga pun tak boleh, apatah lagi memasukinya.
Allah marah sungguh orang yang jenis belajar agama tapi bukan kerana Allah, seolah-olah tipu Allah Ta'ala. Kau tipu Allah seolah-olah. Tuan-tuan, kita dalam hidup kalau kena tipu dengan orang, geramo, percayakan dia selama ni, ini dia balas kat kita. Pasangan kita ke, anak sendiri ke, apatah lagi yang menipu tu pemimpin pula. Oh, rasa tertipu, geram betul. Allah, orang yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, seolah-olah menipu Allah Ta'ala. Tu yang Allah Ta'ala haramkan daripada cium bau syurga tu. Mungkinlah ada orang tak berapa nak faham. Habis tu ustaz, pasal apa ilmu agama saja? Habis ilmu-ilmu lain, engineering ke, kedoktoran semua tu, kenapa tak disebut? Dia sebenarnya ilmu agama ni senang untuk nak terjebak meraih dunia. Kalau dah kedoktoran tu memang dunia pun. Kan, ilmu kejuruteraan memang dunia pun, apa akhirat pula memang dunia pun. Tapi ilmu agama ni dia akan dapat dua-dua, kan? Dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Tu masalah itu. Kalau orang yang tak betul niat, orang belajar agama ni kan ramai orang suka, orang nak buat menantu. Oh, belajar Mesir tu, kata bujang lagi, eloklah. Orang nak buat menantu, bukan setakat orang nak buat menantu, orang sanggup jadi nombor 2. Sanggup jadi nombor 2, nak dibimbing nak dibimbing oleh ustaz. Sanggup jadi nombor 2 pun tak apa. Oh, ustaz dah kahwin dah, tak apa, saya jadi nombor 3 pun tak apa. Oh, sanggup dunia tuan-tuan. Dan memang tak dinafikan pun, orang belajar agama ni betul niat kerana Allah, rezeki tak pernah putus, sungguh. Kan? Saya dulu lah, kecil-kecil dulu kan, masa nak masuk sekolah agama dulu, ada orang tanya. Dia kata, orang tanya ayah saya lah, mak anak tu nanti nak masuk belajar mana? Ayah saya kata masuk sekolah agama lah, Maktab Mahmud, Ma'had tu lah ya, nak masuk Ma'had, sekolah agama. Oh, sekolah agama, Allah, nak makan apa budak tu nanti? Orang dulu kan fikir makan. Dia masuk sekolah agama, dia nak makan apa? Kan? Tapi alhamdulillah lah, ayah saya pun taklah melenting. Biarlah aku punya anak lebih suka hati aku, ada. Ayah saya pun tak apalah, doa baik-baik sudah. Tapi pakcik tu pun, yang tanya tu pun, mulutnya tu makbul. Sampai ke hari ni orang tanya, ustaz nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Dia boleh tanya. Kadang-kadang tanya dengan PA saya, ustaz makan durian tak? Memang pantang lah. Siap tanya nak makan apa. Memang makbul orang cakap dulu ya, belajar agama nak makan apa. Sungguh sampai hari ni orang tanya nak makan apa. Jadi baik tu bagi kita tuan-tuan, kot ada anak yang masuk kolej agama ke, universiti agama ke, sekolah agama ke, bagus. Tapi betul kalah niat dia, bukan semata-mata nak mencari keduniaan, tapi redha Allah Subhanahu wa taala. Betul kalah niat. Tu yang pertama. Yang keduanya bekalan sebagai seorang pendakwah, kita nak melakukan usaha dakwah ini. Yang keduanya adalah mesti ada sifat pemaaf dan jangan mudah merajuk. Mesti ada sifat pemaaf dan jangan mudah merajuk. Bagi kita tuan-tuan, tak kisahlah kita ni menasihat orang ke, berdakwah ke, ataupun di barisan jawatan kuasa surau ke, masjid ke, kena banyak bersabarlah ya. Kita ni orang surau, orang masjid ni, tahan telinga sudahlah cakap-cakap masyarakat ni. Nak semayang pun payah, macam masuk tiket wayang. Masuk wayang lagi bagus. Nak semayang pun susah sekarang ni, nak kena itu, nak kena ini. Apa lagi orang surau, orang masjid kena. Orang masjid ni semua je pengikut Freemason, Illuminati, Dajjal, semua pengikut Dajjal semua. Apa kita tak kena? Benda apa yang kita tak kena?
Maka kita ni yang siang malam duk dengar kuliah lah, kitab, segala kitab duk khatam ni tuan-tuan, banyakkan sabar. Banyakkan sabar. Jangan duk balas balik dengan penuh rasa geram. Tarik WhatsApp tu dengan geram. Sabar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran antara 12 ciri-ciri hamba Ar-Rahman yang bagus. Salah satunya Allah menyatakan, iaitu sifatnya wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, jika orang-orang bodoh mengajak bicara mereka, ataupun orang bodoh itu menghamburkan, melemparkan kata-kata yang buruk kepada kamu, maka hamba-hamba Allah yang baik-baik ini dia membalas, dia reply, dia respon dengan qalu salama. Dia menjawab dengan perkataan yang baik-baik. Orang surau semuanya bodoh. Mohon doakan kami ya, moga jadi cerdik. Terima kasih kerana memberi perhatian ya. Terima kasih. Apa lagi? Semua tu pengikut Dajjal. Marilah kita membaca surah Kahfi, moga terselamat daripada Dajjal. Balas dengan elok-elok. Ini orang surau pun balas balik dengan geram. Kalau aku ikut Dajjal, engkau tu Dajjal. Pula dah. Orang surau tak padan kopiah atas kepala dengan janggut nuah. Mana image orang masjid, mana image orang surau yang dikatakan siang dan malam penuh jadual program, perangai sama macam orang yang tak datang. Mana contoh? Sebab itu banyakkan memaafkan dan banyakkan sifat apa? Sabar. Macam kita sebut di awal tadi, jangan duk merajuk. Jangan duk merajuk tuan-tuan ya. Ya, kadang-kadang kita memang dalam dunia ini mana orang, ada orang pernah tanya, dia kata, ustaz, macam mana yang kita nak nasihat orang? Kita nak nasihat orang supaya orang tu tak terasa. Macam mana ustaz? Macam mana kita nak nasihat orang supaya orang tu tak terasa? Macam mana ustaz? Bahasa budak sekarang, macam mana ustaz kita nak tegur supaya orang tu tak left group? Macam mana tu? Tuan-tuan, dalam dunia ini tak ada cara lain melainkan dia wajib terasa. Orang yang terasa itu tanda hati dia hidup. Betul tak? Disebabkan Fir'aun terasalah dia sampai nak bunuh Nabi Musa alaihi salam yang dia bela daripada kecil. Disebabkan Namrud terasalah sampai dia lempar Nabi Ibrahim ke dalam api nak dibakar. Disebablah siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab dan puak-puak Quraisy yang lain terasa dengan dakwah Nabi lah, mereka ada cubaan nak bunuh Nabi. Maknanya dakwah tu berkesan, dia kena terasa. Kalau tak terasa, tuan-tuan, kalau nasihat tak makan juga tak terasa, itu sifat siapa? Dalam Quran surah Al-Baqarah, sifat siapa? Nasihat tak makan. Macam tu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu, sama ada engkau ceramah kat dia, kau nasihat kat dia, kau buatlah macam mana pun nak menyedarkan dia, sama saja, tak berubah juga. Itu jiwa orang kafir. Jadi kalau kawan-kawan kita ni setakat kita tegur dia terasa hati tu, okey, itu tanda hati dia hidup. Orang kalau hati dia mati, susah juga. Dia tak makan zaman, susah. Jadi, tapi itulah yang masalahnya sekarang, orang yang selalu mendengar kuliah ni pula yang terasa lebih-lebih sangat. Janganlah macam tu. Ni cerita ni dah lama dah tuan-tuan. Dulu masa saya kecil-kecil dulu ada satu orang Tok Bilal ni, dia azan, dia laungkan azan. Masa tu dia azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Panjang.
Oh, naum panjang sungguh naum itu. Dia bukan apa. Nanti masalah dekat makna tu. Semayang itu lebih baik dari tidur. Tidur panjang daripada semayang. Itu salahnya. Jadi marilah seorang budak ni belajar sanalah belah-belah timur tengah sana. Dia dah dengar lama dah kan, dia cakap elok lah. Dia kata, Pak Haji minta maaf, dia pun beralas cakap dia tu, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan sorong papan, tarik papan tu ni punya nak jaga hati orang tua. Kawan azan berpuluh tahun dah. Naum tu tak boleh panjang sangat. Jangan panjang sangat. Makna jadi macam tadi tu lah. Pak Haji tu agak dia marah kot. Dia kata, tak apa lah, kalau kau sedap, kau azan lah. Kau sedap kan, kau azan lah. Ni bukan cerita sedap. Saya nak bagi tahu tu je lah. Pendek sikit, jangan panjang meleret, panjang sangat. Dah. Kau sedap, kau azan. Aku azan selama ni, tak ada seorang pun tegur kau tiba-tiba pandai. Kau pergi azan, kau kan sedap, pergi azan. Tuan-tuan tahu apa jadi? Saya ingat cerita tu habis kat situ. Pak Cik Tok Bilal tu sudah tidak kelihatan lagi di masjid tu, dan tidak lagi pergi ke masjid tu. Dia pergi qaryah lain. Kecil hati. Dia kecil hati. Orang jumpa dia di pasar tani, orang kata dia, Haji, mana azan lah? Tak. Suruhlah budak tu, dia kan sedap. Aku orang tua, suruh tak sedap, tak pandai azan, suruh dia. Hati tisu. Sikit mau terasa hati, sentak. Pelik Tuan-tuan, dalam dunia ni kalau semua orang perangai macam tu, syaitan bertepuk tangan, bagus. Dah tak laung lagi dah azan atas dunia ni. Tegur sikit tak boleh. Jangan macam tu. Kita dalam dunia ni, orang tegur tanda dia sayang. Dan kita pula bila ditegur, terima kasih. Kalau tidak, berpanjanganlah kita mungkin dalam kesesatan. Kalau tidak kerana teguran dia, terima lah. Apa masalah? Terima kasihlah. Saya ni orang tua, kadang pitching napas panjang tapi ilmu tak berapa ada. Terima kasih banyak lah. Itu selesai. Ajak minum teh tarik, selesai masalah. Duk panjang-panjang cerita tak boleh macam tu. Sebab itulah saya berpesanlah pada diri saya dan kita semua, jangan sampai merajuk dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Cuma dalam masa yang sama saya pun berpesan jugalah bagi kawan-kawan kita yang berdakwah ke menyampaikan nasihat ke orang ni pun, cara tu kena elok lah. Orang jangan main sembuh. Tengoklah, kadang dia tu orang tua, orang ada pangkat, ada jawatan, mesti ada cara. Tu imam kita kot kalau kain dia koyak sedepa, patut berasa berangin sejuk kan. Tengok tu imam gitu dah. Bolehkah kita terajang punggung dia? Ini namanya nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ubahlah dengan tanganmu, bukan tangan kaki tergajang tu kan. Sepatutnya lepas rukuk yang tidak, dia terus sujud, tergajang punggung tu imam. Apa punya imam? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Subhanallah, pakai tasbih. Ada cara. Orang ada jawatan, kita kena ada cara dia. Menasihat dengan caranya, bukan sembuh tak tentu arah. Tak boleh buat perangai macam tu. Ni cerita lama dah tuan-tuan. Banyak cerita pula kita malam ni tuan-tuan. Tak payahlah, lain kali lah. Saya pun masa terhad ni, lain kali lah cerita lain. Itu pun kalau panggil lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, Yang ketiganya buat bekalan para pendakwah sekalian. Yang ketiganya ialah kita ni dalam hidup mestilah cakap serupa bikin. Cakap serupa bikin. Yang kita duk pesankan orang, yang duk menasihatkan orang tu, kita yang cakap ni pun kena beringat juga. Pandai cakap ke orang, sendiri pun tak beramal. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, bahawa baginda Nabi pernah bersabda, kata Nabi, yu'ti birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar fir rahai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak di hari kiamat, dengar tuan-tuan ya, di hari kiamat akan didatangkan seorang lelaki yang mana laki-laki ni dia dilempar ke dalam api neraka, dilempar masuk dalam api neraka, sampailah orang yang dilempar tadi tu, laki-laki tu dilempar masuk dalam neraka, terburai isi perutnya itu, dan dia pun berpusing dalam neraka itu sebagaimana keldai berpusing untuk dia, kalau luar negara tuan-tuan, orang nak menggiling, nak apa tu, gandum, pusing tu, tak ada blender dulu, pusing keldainya tu, macam tu. Satu orang laki-laki dia lempar masuk dalam neraka, berpusing dalam neraka, terburai isi perut, sampaikan fayajtami'u ilaihi ahlun nari fayaquluna ya fulan malaka, sampai semua hak dalam neraka tu, ahli-ahli neraka, wallahu alam lah, agak kot ahli yang lebih senior masuk lagi awal, terkejut tengok yang junior baru masuk ni, pung, hui, dahsyat tu mamat ni, kena berpusing, terburai isi perut, teruk ni, Tuhan geram sangat ni. Kawan lain semua duduk dalam neraka, baru terburai semua, pecah semua, yang dia awal-awal lagi kena lempar betul ni, Tuhan marah ni. Tapi di saat itu ahli neraka ni macam kenal orang yang baru dilempar masuk dalam neraka tu. Ya fulan malaka, halo brother, apa cer? Berada tak berada tuan-tuan, orang tu bukan orang sebarangan. Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Ustaz, ustazah, syekh, bukan dulu ustaz suruh kami melakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran, kan? Yang main-main tuan-tuan, pendakwah pun masuk neraka. Dahsyat. Maka akhirnya penceramah tu pun jawab balik. Dia kata fayaqulu bala, of course, betul lah tu, memang saya dulu di dunia saya suruh kalian semua melakukan kebaikan, tinggalkan kemungkaran, akan tetapi kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi, akan tetapi aku pandai suruh korang semua buat benda baik, aku sendiri pun tak buat. Duk kempen ke orang jomlah bersedekah, aku sendiri pun tak bersedekah. Duk kempen ke orang jomlah bangun tahajud, aku sendiri pun tak tahajud. Duk kempen ke orang marilah kita berpuasa sunat, aku sendiri pun tak buat. Aku kempen so taat pada mak bapak, sayangi keluarga, aku sendiri pun tak buat. Wala atihi wa anha 'anil munkar wa atihi, aku sendiri suruh kalian semua tinggalkan maksiat, aku sendiri kepala maksiat, aku sendiri yang duk buat. Aku suruh kalian semua janganlah duk mengumpat orang, jangan duk cerca orang, jangan duk maki orang. Aku pun dalam grup-grup dalam grup penceramah pun aku pun duk maki orang juga. Aku pun dalam grup ustaz-ustaz pun duk maki, duk mengumpat ustaz lain pun juga. Aku juga duk mengumpat AJK surau juga. Gitulah tuan-tuan, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini merupakan peringatan Nabi SAW supaya kita ni bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap ke orang. Pandai bercakap, pandailah amalkan. Kalau tidak, na'udzubillah lah, takut termasuk dalam kalangan golongan yang macam ni.
Sebab itu saya sendiri jujur tuan-tuan, apa benda amalan saya sendiri pun belum mampu buat, saya sendiri pun tak berani nak cakap ke orang. Takut kita sendiri pun tak mampu nak jawab nanti kelak di hari akhirat nanti. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya ialah buat bekalan para pendakwah sekalian, mesti mantapkan ilmu. Mantapkan ilmu. Bagi seorang pendakwah tuan-tuan, kita ni siapa-siapa pula tuan-tuan, kita semua macam saya sebut di awal tadi ni, kita juga adalah pendakwah ini. Ilmu mesti dimantapkan. Siang malam tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Sebab seorang yang nak menyampaikan dakwah pada orang lain, ilmu tu mesti. A good speaker is a good learner. Seorang pembicara yang bagus adalah seorang yang pelajar yang bagus. Mesti sentiasa menuntut ilmu. Tidak ada ulang modal tu, panggillah daripada kuliah subuh sampai ke malam nanti pun itu je lah modal dia cerita, tak ada cerita lain dah. Tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Banyakkan lagi pengalaman kita itu, banyakkan ilmu. Kalau tidak tuan-tuan, bahaya juga. Dahlah ilmu tak berapa banyak, berani pula buka soal jawab. Berani pula buka soal. Tuan-tuan kalau ada soalan silakan. Oh silakan. Bahaya. Tuan-tuan kalau tak jadi ustaz sekalipun, sekadar baru start, hati-hati tuan-tuan. Macam kita ni tuan-tuan ni, orang pakai kepiah ni, janggut sikit, geng-geng muka surau ni, jiran-jiran kita tu, dia tak peduli tuan-tuan ni ustaz tak ustaz. Janji rajin pergi surau, takkan tak tahu hukum. Mesti dia tanya punya. Dan tuan-tuan pun kalau tak tahu, tebal je lah muka jawab wallahu a'lam. Minta maaf lah tak tahu. Wallah. Apa haji siang malam dengar ceramah takkan tak tahu. Dah aku kata aku tak tahu, dah takkan tak tahu. Selalu duduk menadah kitab, duduk paling depan ke tidur. Dah geram pula dia ni. Haram hukum dia. Senang, jangan macam tu. Tuan-tuan tak tahu, jawab je lah wallahu a'lam. Kata Imam Malik, menjawab wallahu a'lam tu sebahagian daripada ilmu. Tapi takkanlah semuanya wallahu a'lam. Letih. Sila tuan-tuan kalau ada soalan, ada soalan daripada belakang. Ustaz nak tanyalah hukum sikit. Oh bagus soalan ya. Jawapannya wallahu a'lam. Ya, ada soalan lain silakan. Okey, sila hajar. Oh gitu masalahnya ya. Terima kasih hajar ya atas soalannya. Tapi yalah jawapannya wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Lalah memang cok ustaz wallahu a'lam lepas ni. Tak payah panggil dah ustaz tu. Wallahu a'lam jawapan, takkan tak tahu langsung. Belajar tu kena belajar. Tapi sungguh kalau tak tahu cakap je lah tak tahu. Wallahu a'lam. Imam Malik tuan-tuan pernah dalam hidupnya pernah diuji Allah Taala berhadapan dengan orang yang mari tanya soalan. Soalan yang diajukan pada Imam Malik itu pun bukan soalan yang calang-calang, semua soalan yang hebat-hebat pada beliau. Tapi Imam Malik bin Anas diajukan kepada dia 48 soalan. Namun Imam Malik bin Anas hanya menjawab 32 soalan saja. Selebihnya dia kata apa? Wallahu a'lam. Yang tanya soalan tu bukan orang dekat-dekat. Jauh yang datang tu, Kok Diang, Sungai Tiang, Tambun Tulang, Mersing, jauh yang datang. Mersing tak boleh banjir. Jauh sangat datang tanya soalan. Bayang datang jauh, awak jawab wallahu a'lam. Letih kawan, tiket bas apa jauh datang, naik train berapa kali, naik bas lagi apa, wallahu a'lam jawabnya. Imam Malik kata wallahu a'lam, tu je lah. Itu. Sebab itu ada setengah-setengah, barangkali kita kata apa, yang muda-muda ni gairah sangat kot agak nak jawab soalan, semuanya dijawabnya itu. Dah bila jawab tu kalau betul berpandukan jawapan yang betul tak apa, habis menyesatkan orang, menyesatkan habis semua orang. Dalam sekarang ni pun ajaran sesat pun dah macam-macam. Dia kata apa? Kalau kita mandi jenazah mesti sampai bersih jenazah tu. Bersih jenazah tu macam mana? Maknanya kalau sampai basuh dia punya dubur, ni apa, lubang punggungnya pun sampai kena bersih. Jolok jari masuk sampai bersih, sampai tidak ada lagi warna, bau dan rasa. Jolok jari masuk, tengok warna ada tak? Tak ada. Bau
bau tu gagah lagi. Rasa. Tuan-tuan, ajaran sesat ni ada tau tuan-tuan, jangan main-main. Awak tak tahu, cakap je lah tak tahu. Apa dengan jenazah pun kau nak korek punggung. Konsep tu pula. Kena belajar. Sebab itu bagi para pendakwah, dalamilah ilmu agar tidak menyesatkan orang di kemudian hari. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat ni saja tuan-tuan sembang-sembang kita. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni memberikan suatu inspirasi buat kita. Moga kita yang berada di jalan kebaikan ini, berdakwah pada ahli keluarga, masyarakat, jiran tetangga kita dengan hati yang ikhlas, dengan panduan syariat yang betul, Allah redha pada kita dan dimasukkan kita ke dalam syurga. Amin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa-dosa sahabat handai rakan-rakan kami semuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah perlindungan, keselamatan kepada sahabat-sahabat kami yang sedang diuji, dengan musibah banjir ketika ini ya Allah, dan juga mereka yang sedang diuji dengan COVID-19 ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah berkat dan rahmat-Mu kepada orang-orang yang tidak pernah lokek dan kedekut untuk menyumbangkan hartanya ke jalan-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan pada pihak Surah An-Najah dan juga pihak geng Surah Putrajaya. Semoga ada rezeki dan kesempatan kita bersua lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tawakal tu hidup dia paling tenang. So kalau apa yang ada yang membimbangkan, nanti jadi tak jadi ni, okey tak okey, nanti dah tawakal pada Allah, yakin pada Allah tu akan jadi baik. Tapi hasilnya tak baik. Tak, itu sebaliknya adalah kebaikan untuk kita. Kadang tu dosa banyak, tak nampak apa tu takdir hikmah yang Allah Ta'ala berikan pada kita.